Okey, kita tengok soalan seterusnya, iaitu rajah 5 menunjukkan lengkuk y tolak 16 tolak x square. Okey, tolak y sama dengan 16 tolak x square dan garis lurus AB. Okey, garis lurus AB. Garis lurus AB ialah tangent kepada lengkuk pada titik P. Garis lurus PQ ialah selari dengan paksi Y. Okey. So PQ selari dengan paksi Y. Okey, tak ada masalah. So pertama sekali cari nilai H. Okey, cari nilai H. So untuk cari nilai H di sini, ini adalah soalan gabungan pengamiran dengan pembezaan. Untuk kita mendapatkan nilai H di sini, kita perlu buat equation persamaan garis lurus AB dahulu. Okey, so garis lurus AB, untuk membuat equation persamaan garis lurus, kita mestilah kena ada y equals to mx plus c. Okey, y sama dengan mx plus c, dan kita dapat lihat di sini bahawa kita perlu cari nilai kecerunan dan C dahulu untuk kita dapatkan nilai H. Okey, first step kita cari nilai kecerunan dia ataupun M. Okey, untuk mendapatkan nilai M, di sini buat macam mana, kita kena buat pembezaan. Oleh itu saya beritahu bahawa soalan ini penggabungan pembezaan dan pengamiran. Okey, ingat betul-betul ya. Pembezaan equation ini adalah untuk mencari kecerunan dia pada titik tersebut. Okey, dan kita dapati bahawa garisan tangent ini adalah bersentuhan dengan titik P, dan kita tahu bahawa di titik P nilai X dia adalah 2. So kita dapat cari dia punya gradient. Buat macam mana? Jom kita tengok. So pertama sekali buat pembezaan differentiation pada equation y sama 16 tolak x square. So y sama dengan 16 tolak x square dy dx. Okey, dy dx. Pembezaan dia reverse, dia terbalik dengan pengamiran. Okey, pengamiran kuasa kita tambah and then kita bahagi. Pembezaan kita darab dahulu. Kita darab dahulu baru kita, instead of tambah untuk pengamiran, kita tolak. Okey, kita tolak. So di sini apa yang berlaku di sini ialah 16 di sini, 16 ialah ada x 16 ni, iaitu x kuasa kosong. So bila kita melakukan pembezaan, pertama sekali kita kena darabkan nilai kuasa X ini dengan keseluruhannya. So jadi apa? 16 X kosong X, baru kita tolak 1. Okey, so jika kita tengok sini 16 darab kosong darab X, so apa-apa yang darab kosong akan dapat kosong. Sebab tu 16 ini hilang. Okey, and then baru kita kamikan X kuasa 2. So negatif biarkan. So apa? Untuk melakukan pembezaan, pertama sekali kita darabkan dengan kuasa asal dia. Kuasa asal dia adalah 2, baru kita tolak 1 kuasa dia. So 2 tolak 1 ialah 1. So dapatlah dy dx sama dengan negatif 2x. Okey, bila kita dapat equation ini, kita masukkan nilai x dia untuk titik P. Untuk apa? Untuk kita dapatkan nilai kecerunan tangent ini. Sebab tangent ini menyentuh lengkuk y sama dengan 16 tolak x kuasa 2 ini di P, dan kita tahu bahawa nilai x dekat P adalah 2. So masukkan nilai 2, kita akan dapat apa? Negatif 2 kuasa 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 ialah nilai kecerunan equation of straight line AB. Okey, so kita akan dapat apa? Y sama dengan negatif 4x tambah C. Okey, so kita masukkan nilai y dan x.
Tapi masalah dia DP kita tak tahu nilai Y dia. Tiada masalah, bukan satu masalah besar pun sebab kita dah tahu bahawa nilai X dia adalah 2. So masukkan saja untuk dapatkan nilai Y. P ialah masukkan dalam equation ini nilai X dia. So 16 tolak X kuasa 2, X dia adalah 2. So dapat apa? 4. Okey, dapat 4. So Y sama dengan 12. Okey, so equation koordinat P adalah 12. Okey, 2 dengan 12 kita masukkan dalam equation of straight line AB. Kita akan dapat apa? 12 tolak 4. X dia adalah 2 tambah C. So boleh kita cari C sekarang? Boleh, iaitu 12 sama dengan negatif 8 tambah C. Pindahkan 8 ke sini, kita akan dapat 20 sama dengan C. Okey, so equation straight line kita ialah Y sama dengan negatif 4X tambah 20. Dan kita dapati bahawa H di sini, H ini hanya ada nilai X sahaja. Sebab apa? Sebab nilai Y dia adalah kosong. Bila nilai Y dia kosong, masukkan sini kosong, kita akan dapat negatif 4 tambah 20. Negatif 4 tambah 20, kita pindahkan 20 ke sana. Kita pindahkan negatif 4 ke sana, dapat 4X sama dengan 20. So X sama dengan 20 bagi 4, kita akan dapat 5. Bermaksud nilai H di sini adalah 5. Okey. Okey, kita tengok soalan B ya. Soalan B minta cari luas kawasan berlorek. Cari luas kawasan berlorek. Kecil saja kawasan berlorek itu. Jadi cara yang paling mudah ialah anda kena pecahkan gambar rajah ini kepada bahagian yang lebih kecil. Iaitu jika anda perhatikan betul-betul, dia mention bahawa, dia beritahu bahawa PQ adalah selari dengan paksi Y. Bermaksud sini adalah 90 darjah. Sebab apa? Paksi Y dengan paksi X adalah 90 darjah. Okey. So sini sebenarnya apa yang berlaku ialah PQH ini adalah satu segitiga tepat, right angle triangle. Okey, sini Q, sini P dan sini H. Okey. Dan lengkung itu adalah daripada titik P, garisan ini hingga tengah-tengah ini ya. So bolehkah kita cari nilai sini? Boleh ya, tak ada masalah. Tapi dia akan jadi bentuk macam ni ya. Okey, ini adalah kawasan yang berlorek itu. So pertama sekali cara dia ialah kita cari luas segitiga ini dahulu, luas keseluruhan. Okey, kita cari luas keseluruhan itu. Okey, ni kita tengok yang saya shadedkan ini. And then baru kita cari luas di bawah lengkung ini antara X sama dengan 2 dan di sini kita akan cari ya, sekejap lagi. So lepas kita cari luas di bawah lengkung area ini, kita pun tolak dengan luas segitiga ini. So kita akan dapatlah kawasan yang shaded yang soalan mahukan. Okey. So pertama sekali kita cari luas segitiga ini. So kita tahu bahawa bahawa Q di sini adalah 2 dan H adalah 5. 2, 5. Bermaksud beza di sini adalah 5 tolak 2 sama dengan 3. Lebar dia adalah 3. Okey. Dan di sini kita dapati bahawa sini kosong, Y dia adalah kosong, sini adalah 12. DP adalah 12. Bermaksud tinggi dia adalah 12. So luas segitiga ini adalah 1/2 darab tinggi dia 12 darab 3 panjang dia. So sini 1, sini 6. 6 darab 3 dapat 18 unit square. Okey, dan kita cari area under the curve ya. So kita cari luas di bawah lengkung ini, tapi kita kena tahu satu lagi batas dia di sini. So macam mana nak tahu batas dia di sini? Kita dapati bahawa
Poin di sini adalah sama dengan Y sama dengan kosong. Betul tak? Sini adalah Y sama dengan kosong. So, masukkan nilai Y sama kosong ke dalam equation ini. Kita akan dapat nilai X di sini ya. So, 16 tolak X kuasa 2. Pindahkan X ke sana. X square sama dengan 16. So, X sama dengan plus ataupun minus 4. Sebab apa? Sebab boleh jadi 4 kuasa 2 pun dapat 16, negatif 4 kuasa 2 juga dapat 16. So kita tengok poin di sini terletak pada belah kanan daripada paksi Y. Bermaksud ini adalah nilai positif bagi X. Betul tak? Sebelah kanan paksi Y, nilai X dia adalah positif. Sebelah kiri adalah negatif. So bermaksud poin di sini adalah X sama dengan 4. Okey, so itulah batas kita untuk kita gunakan dalam pengameran. And then kita sudah tahu bahawa batas dia adalah terletak pada paksi X. Bermaksud equation yang kita guna, formula yang kita akan gunakan mestilah dx. Okey, mestilah dx sebab paksi dia, batas dia terletak pada paksi X. So paksi dia, batas dia adalah 4 dengan 2. 4 2 Y dx. Y adalah equation of curve itu. Okey, persamaan lengkung itu, iaitu 16 tolak X kuasa 2 dx. Okey, kita pun integrate. Kita integrate. Okey, ini sebenarnya 16 X kuasa kosong tambah kuasa kuasa X itu 1. So jadi X kuasa 1 per dengan 1. Okey, tolak dengan X kuasa 3. X kuasa 3 kuasa, bila kita kamerkan dia, kita tambah 1 kuasa dia, jadi X kuasa 3 bahagikan dengan hasil bahagikan dengan nilai baru kuasa X itu, iaitu X kuasa 3 bahagi dengan 3. 3. Okey, dan letak batas dia 4 dengan 2. Okey, and then kita pun buat, kita kira-kira, kita akan dapat 16 kuasa darab dengan 4 kuasa 3 bahagi 3 tolak dengan 16 kuasa darab 2 tolak 2 kuasa 3 per 3. Okey, kita akan dapat, so kita akan dapat jawapan dia adalah 40 per 3 ataupun 13.3. Okey, ini adalah luas di sini ya. Luas yang kita cari adalah luas di sini. So apa next step kita perlu buat ialah kita tolakkan luas keseluruhan segitiga ini dengan luas under the curve yang saya lorekkan warna merah ini. So kita dapatlah kawasan berlorek yang berwarna hitam di sini ya. So 18 tolak 13.3 kita akan dapat berapa? 4.67 ataupun 42 per 3 unit square. Okey, itu adalah cara untuk kita dapatkan kawasan berlorek. Ingat ya, step pertama, daripada gambar rajah ini cuba keluarkan gambar rajah lukis yang baru yang memudahkan anda kira. Okey, bagi anda nampak luas mana yang anda perlu cari. Macam ini kita dapati bahawa ini adalah segitiga tepat. So guna formula segitiga tepat dulu. Okey, dapatkan magnitude panjang dengan tinggi dia, masukkan dalam formula, terus dapat luas keseluruhan, cari luas under the curve, tolak luas keseluruhan segitiga itu dengan area under the curve, anda dapatlah kawasan yang berlorek itu. Okey, itu untuk soalan B. Kita tengok soalan C, soalan terakhir, iaitu berbunyi cari isi padu kisaran dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung paksi Y garis lurus Y sama dengan 12 diputarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Okey, soalan volume sangat senang, jangan panik, faham betul-betul di mana kawasan yang dia nak kita cari ya. So pertama sekali baca betul-betul dia cakap apa. Pertama sekali dia cakap rantau yang dibatasi oleh lengkung. Okey, ini lengkung itu. Okey, kawasan yang dibatasi oleh lengkung.
paksi Y, okey, paksi Y, dan straight line ataupun garis lurus Y sama dengan 12. Y sama dengan 12. Kita tengok P ini, nilai Y dia adalah 12. Maksudnya ada satu garis lurus di sini ya, iaitu Y sama dengan 12. Okey, dan dia minta dibatasi oleh lengkung Y sama dengan 12 garisan ini dan paksi Y. So kawasan ini ya, ini adalah kawasan dia nak kita cari, dan dia diputarkan pada paksi Y. Bermaksud dia akan pusing macam ni ya, dan gambar dan volume yang terbentuk adalah bentuk seperti ini ya, bentuk seperti mangkuk yang kita terbalikkan. Okey, ini bentuk curve macam tu, so kita akan dapat bentuk volume seperti mangkuk diterbalikkan. Okey, sebab dia akan berpusing. Dia akan berpusing pada paksi Y. Ini adalah paksi Y. Okey, dia berpusing macam tu. Dan kita kena tahu dia punya batas dia. So, batas di sini adalah, ini adalah 12 dan sini adalah batas pada Y, pintasan Y untuk equation, untuk persamaan lengkung ini adalah 16. Sebab apa 16? Sebab di sini X sama dengan kosong. Ni pada paksi Y, X sama dengan kosong, kita letak X sama kosong, kita akan dapat nilai Y sama dengan 16. Okey, jadi batas dia adalah 16 dan 12. 16 dan 12 terletak pada paksi Y. Bermaksud untuk equation ini ada dua pilihan. Adakah yang pertama ataupun yang kedua? Kita kena guna yang kedua. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa batas dia terletak pada paksi Y. So kita kena guna dy sebab A, B dan A adalah nilai pada paksi Y. Okey? So bila kita dah guna ini, kita kena guna X square. Okey? Bukan Y ya, guna X square. So tulis formula yang kita nak guna, B A pi X kuasa 2 dy. Okey? So kita tengok equation kita. So masukkan nilai, kena pasti siapa dia A, siapa dia B. B adalah nilai batas yang lagi besar daripada A. So sini ada 16 dengan 12, bermaksud B kita adalah 16, A adalah 12. Pi letak di luar, pi biar je kat luar ya. Kita jangan usik, last kali baru kita masukkan balik dengan jawapan kita. Jangan terlupa nak tulis balik pi. Anda tak tulis pi, potong satu markah sebab jawapan anda tak tepat. Okey? So, X kuasa 2 di sini Y sama dengan 16 tolak X kuasa 2. Ubah equation ini, pindahkan X ke sini, Y ke sana. So, X kuasa 2 sama dengan 16 tolak Y. So, 16 tolak Y dy. Okey, 16 tolak Y dy. So, kita pun kamerkan macam biasa. So, pi di luar. Pi di luar 16 kita kamerkan with respect to dy, with respect to Y kita akan dapat 16Y tolak Y kuasa 2 per 2. Okey, Y masa ini adalah kuasa 1 tambah 1, jadi 2. Bahagikan dengan nilai kuasanya yang terbaru, iaitu 2 per dengan 2. Okey, and then kita letak batas kita 16 dan 12. Okey, 16, 12. Masukkan nilai 16 dan 12 ke dalam equation ini. Okey, so anda akan dapat pi 16 tolak 16 kuasa 2 per 2 tolak dengan tolak dengan 16, 12 tolak 12 kuasa 2 per 2. Okey, so anda kira-kira anda akan dapat jawapan anda ialah 8 pi unit cube. Okey, ini adalah cara untuk kita cari isi padu yang terjana. Cara nak jawab soalan ini, pertama sekali, first kali jangan panik. Okey, jangan panik, baca betul-betul soalan itu, baca betul-betul, kena pasti
kawasan mana yang dia nak. Okey, baca betul-betul. Sebab tu soalan ini tak susah pun, integration macam biasa sahaja. Once anda dah letak kat sini, dah jadi benda biasa sahaja, integration yang biasa sahaja. Okey, so jangan panik walaupun dia kuasa 2, kuasa 10 sekalipun. Jangan panik, baca betul-betul, tahu, faham apa yang anda buat. Jangan hafal ya. Working matematik tak boleh hafal, kena faham. Okey, so itu untuk soalan ini. Okey.